Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norliana Atira binti Rusliza, nombor matrik P111577. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizal bin Omar. Nombor matrik P111854 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nordiana binti Muhammad Azan, nombor matrik P111169. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan salah satu reka bentuk kajian iaitu kaedah expose facto. Antara isi kandungan yang kami akan bincangkan dalam perbentangan ini iaitu yang pertama dari segi definisi apa itu kaedah expose facto, yang kedua pendekatan asas terhadap kajian expose facto, yang ketiga ciri-ciri kaedah penyelidikan expose facto, yang keempat langkah kajian expose facto, yang kelima kelebihan serta kekurangan kajian expose facto, dan akhir sekali contoh-contoh kajian expose facto. Okey, apa itu expose facto? Okey, expose facto ini merupakan salah satu reka bentuk kajian yang banyak digunakan dalam bidang sains sosial yang mengkaji mengenai tingkah laku dan juga dalam bidang bioperubatan ataupun biomedical science. Kaedah reka bentuk expose facto ini mempunyai satu kelebihan yang menjadikannya reka bentuk yang paling tepat dan sesuai dalam beberapa keadaan dan mempunyai batasan atau limitation yang dapat melemahkan pandangan dari sudut kesahihan dari dalaman dan luaran ataupun internal dan external validity. Okey, baik dari segi definisi dan asal usul perkataan expose facto pula, expose facto merupakan perkataan daripada Latin yang bermaksud kajian sesudah fakta. Expose bermakna sesudah dan facto bermakna fakta. Kaedah expose facto ini merupakan salah satu penelitian kualitatif. Okey, dari segi penelitian expose facto ini pula, kajian ini merupakan kajian yang mengkaji mengenai fakta yang sudah terjadi seperti yang saya nyatakan tadi. Secara umumnya, penelitian ini dilakukan setelah apa yang akan diteliti sudah terjadi. Ataupun meneliti sesuatu yang telah terjadi dan bukan meneliti sesuatu yang akan terjadi. Seterusnya, peneliti bagi kaedah penyelidikan expose facto ini tidak mempunyai hak atau kemampuan terhadap variabel yang diteliti. Contohnya, jika seseorang ingin melakukan penelitian expose facto, peneliti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah atau memanipulasi variabel, iaitu variabel bebas yang ingin diteliti. Berdasarkan contoh yang dinyatakan dalam slide tersebut, hubungan antara tingkat kedisiplinan dan prestasi pelajar mahasiswa UKM. Berdasarkan tajuk kajian ini, tingkat kedisiplinan merupakan satu variabel bebas ataupun ia merupakan satu fakta kedisiplinan pelajar yang tidak boleh ditukar kerana ia sudah terjadi. Maka peneliti tidak boleh atau tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk mengubah atau memanipulasi variabel tersebut kerana variabel tersebut sudah pun terjadi. Kaedah expose facto ini sering digunakan sebagai pengganti penyelidikan eksperimental yang benar ataupun true experimental research untuk mengkaji ataupun untuk menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat atau dalam keadaan di mana ianya tidak praktikal atau beretika untuk menerapkan dan mengimplementasikan protokol sebenar bagi reka bentuk eksperimen yang benar. True experimental design. Tambahan pula, kaedah expose facto ini atau kajian selepas fakta ini mempunyai persamaan dengan kaedah atau reka bentuk penyelidikan eksperimental, iaitu dari segi logik asas penyelidikannya atau dalam bahasa Inggeris basic logic of inquiry.
Seterusnya mengenai pendekatan asas kaedah expose faktor ini. Terdapat dua pendekatan asas mengenai kaedah penyelidikan expose faktor ini. Yang pertama ialah memulakan dengan subjek yang berbeza pada pemboleh ubah tidak bersandar ataupun independent variable, seperti contohnya instrumen ataupun suara utama mereka, dan mengkaji bagaimana ianya berbeza pada pemboleh ubah bersandar iaitu dependent variable. Sebagai contoh, tahap kecemasan ataupun tahap prestasi ataupun skor ujian teori sesuatu mata pelajaran. Yang kedua, iaitu mulakan dengan subjek yang berbeza pada pemboleh ubah bersandar. Contohnya kekurangan minat terhadap muzik, perbandingan pelajar yang berhenti belajar mengenai muzik dengan mereka yang sedang meneruskan pengajian tersebut, dan juga mengkaji bagaimana mereka berbeza pada pelbagai pemboleh ubah bebas. Contohnya berapa banyak masa mereka berlatih ataupun bagaimana perasaan mereka dengan hubungan guru mereka, ataupun bagaimana perasaan mereka terhadap diri mereka sendiri sebagai pemuzik dan sebagainya. Contoh seterusnya ialah dapat diperhatikan bahawa pelajar dari satu bandar mempunyai grade yang lebih tinggi daripada pelajar dari bandar yang berbeza yang mengikuti sesebuah sekolah menengah yang sama. Adakah ianya disebabkan perbezaan bandar yang menjadi punca utama ianya berlaku? Dalam penyelidikan expose faktor, sebab-sebab khusus yang dikaji adalah lebih terperinci dan mereka akan menjelaskan perbezaan sesuatu ini berlaku dari pelbagai sudut. Sebagai contohnya, perbezaan dari segi pendapatan, etnik, sokongan ibu dan bapa mereka dan lain-lain akan juga diterokai oleh peneliti yang menggunakan kaedah expose faktor ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kajian expose factor. Ciri yang pertama, kajian ini dilakukan setelah satu kejadian atau kesan yang berlaku. Ciri kedua, kajian ini melibatkan dua atau lebih pemboleh ubah. Ciri ketiga, pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini tidak boleh diubah kerana pemboleh ubah tersebut telah berlaku. Ciri keempat, persempelan bagi kajian ini adalah bukan secara rawak. Kumpulan dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kajian. Ciri kelima, terdapat dua atau lebih kumpulan yang akan dibandingkan dalam kajian ini. Ciri yang terakhir, kajian ini mempunyai kumpulan kawalan untuk dibandingkan dengan kumpulan lain bagi membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Sekarang kita akan membincangkan tentang langkah dalam kajian expose factor. Terdapat 6 langkah dalam kajian ini, iaitu yang pertama, penyataan masalah. Yang kedua, menentukan hipotesis. Ketiga, pengelompokan data. Keempat, pengumpulan data. Kelima, analisis data. Dan yang terakhir, pentafsiran hasil. Kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu menentukan masalah. Masalah dapat dikenal pasti daripada bacaan, temu bual, pengalaman atau penelitian dokumen. Masalah yang dikaji dalam kajian adalah sebab kepada terbentuknya pemboleh ubah bersandar. Seterusnya, langkah kedua, pengkaji akan membentuk hipotesis. Hipotesis yang digunakan bagi kajian jenis expose factor adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis adalah andaian atau jangkaan awal yang mungkin betul atau tidak bagi kajian. Hanyalah jangkaan awal. Pembuktian hipotesis akan diperoleh di hujung kajian melalui dapatan data. Seterusnya, langkah ketiga, pengelompok data, yang mana dalam langkah ini pengkaji akan menggunakan kelompok pembanding, iaitu mengenal pasti kriteria yang sesuai untuk kumpulan subjek bagi tujuan kajian. Langkah keempat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui soal selidik, temu ramah,
tinjauan atau dokumentasi. Setelah data dikumpul, kita akan pergi kepada langkah kelima, iaitu analisis data. Secara umumnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, iaitu mencari mean. Ujian T digunakan untuk pembandingan mean bagi dua kumpulan. Ujian jenis ANOVA untuk 3 kumpulan atau lebih, dan ujian chi-square untuk membanding kekerapan kumpulan. Langkah terakhir bagi kajian ini adalah tafsiran kesimpulan. Dalam langkah ini, pengkaji perlu berhati-hati untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan daripada pengumpulan data dan analisis data. Setelah kita melalui perbincangan tadi, kita dapat melihat bahawa kajian ex post factor mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Dari segi kelebihan, kajian ini relevan untuk digunakan dalam penyelidikan tingkah laku yang mana pemboleh ubah tidak dapat dimanipulasi. Dalam bidang pendidikan, guru boleh menjalankan kajian tentang tahap pencapaian murid. Selain itu, kajian ini dapat menggantikan kajian eksperimental, yang mana ada jenis kajian eksperimental tidak boleh menganalisis sebab berdasarkan kesan. Yang ketiga, jangka masa kajian ini adalah pendek dan menjimatkan kos. Dan yang seterusnya, penyelidik kajian ini boleh menganalisis berdasarkan pengalaman peribadi untuk menghasilkan kesimpulan. Bagi segi kelemahan, penyelidik tidak boleh mengawal pemboleh ubah tak bersandar kerana perkara atau peristiwa bagi pemboleh ubah ini telah berlaku. Yang kedua, kajian ini tidak menggunakan persempalan secara rawak. Maknanya penyelidik perlu memilih kumpulan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan kajian. Dan yang ketiga, penyelidik mungkin tidak dapat memberikan penjelasan yang munasabah untuk hubungan antara pemboleh ubah bebas dan bersandar. Okay, saya akan membincangkan contoh kajian. Contoh kajian ni saya akan bagi kita akan lihat kepada dua jurnal. Bagaimana kita boleh kenal pasti kajian itu ialah kajian jenis ex post factor. Okey, kita tengok pada jurnal pertama ialah yang bertajuk pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar siswa. Okey, kita lihat kepada tajuk, kita akan lihat ada kita akan ukur variable itu faktor motivasi, minat. Okey, faktor motivasi dan minat ialah satu variable bebas, manakala hasil belajar adalah variable terikat. Okey, ini ialah kita dapat kenal pasti contoh kajian kes ex post factor. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada masalah kajian. Okey, masalah kajian kita akan lihat bagaimana masalah kajian ialah motivasi pelajar. Okey, apakah motivasi pelajar mempengaruhi terhadap hasil belajar? Dan yang kedua, apakah minat pelajar ni mempengaruhi kepada hasil belajar? Yang ketiga, apakah motivasi dan bersama-sama motivasi dan minat bersama-sama mempengaruhi hasil belajar. Okey. Contoh kajian yang kedua kita akan lihat ialah program sistem penalti dalam kaedah alternatif bagi pengurusan disiplin belajar. Okey, di sini kita akan melihat keberhasilan program sistem penalti atau PSP dengan pengurusan disiplin yang konvensional PDK sebagai kaedah pengurusan disiplin. Okey, kita akan meneliti perbezaan yang signifikan melalui beberapa aspek pengurusan disiplin secara umum.
Okey, di sini ialah kita akan melihat keberhasilan program sistem penalti PSP dan pengurusan disiplin yang konvensional. Okey, kita akan fokus kepada abstrak. Bagaimana kita nak kupas kita nak analisis daripada abstrak untuk kajian ex post facto. Okey, daripada segi abstrak kita akan baca bagaimana program sistem penalti PSP ni dan pengurusan disiplin konvensional PDK. Kita akan tengok kepada kaedah pengurusan disiplin. Okey, itu aspek Wendyism. Okey, seterusnya penyataan masalah. Penyataan masalah kita tengok kepada latar belakang kajian. Kita akan kita akan baca masalah disiplin dan kita akan tengok pihak sekolah. Dalam petikan ni kita dapat lihat pihak sekolah sedaya upaya akan cuba mengawal disiplin pelajar. Kita boleh kesan daripada penyataan masalah kita boleh cari pelbagai bentuk program pengurusan disiplin yang diadakan di sekolah. Okey, seterusnya objektif kajian. Objektif kajian adalah tujuan kajian dijalankan. Okey, untuk kajian ni kita akan lihat tujuan kajian ni ialah untuk meninjau rekod disiplin dan pencapaian akademik pelajar di sekolah yang melaksanakan PSP berbanding sekolah yang melaksanakan pengurusan disiplin konvensional, dan kita akan meninjau persepsi pelajar terhadap keberkesanan penggunaan PSP dan pengurusan disiplin secara konvensional sebagai satu kaedah pengurusan dalam bilik darjah. Okey, rega bentuk kajian. Bagaimana rega? Berdasar kepada pandangan Nurani Idris pada tahun 2010, tips untuk kita mengenal pasti ataupun membuat perbandingan kajian ex post facto ialah ada beberapa tips. Yang pertama, kajian perbandingan perlu digunakan apabila kajian eksperimen tidak dapat dilakukan. Okey, seterusnya keadaan sebab mesti berlaku sebelumnya. Okey, pemboleh ubah asynchronous perlu dikenal pasti dan dicatat. Perbezaan antara kumpulan perlu dikawal dan hubungan sebab akibat perlu dinyatakan dengan berhati-hati. Keseluruhannya, kebanyakan pengkritik menolak idea bahawa hasil daripada kajian secara perbandingan boleh dijadikan sebagai bukti hubungan penyebab, walaupun para penyelidik menegaskan bahawa kajian perbandingan penyebab memberi bukti penyebab yang lebih kuat berbanding kajian kolerasi. Ini adalah pandang Selkin NJ pada tahun 2010. Namun, walau bagaimanapun, keadaan ini banyak membantu para penyelidik untuk lebih memahami dan memberi penjelasan bagaimana perkara yang dikaji mempengaruhi kejayaan intervensi dan bagaimana menambah baik intervensi dilaksanakan untuk mencapai hasil yang dijangkakan. Okey, ini ialah UNICEF pada tahun 2014. Okey, ini adalah rujukan untuk contoh-contoh kajian ex post facto, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.